السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini dapat kita sambung dari hadis 40. Kita masih lagi bincang hadis yang ke-31 di bawah tajuk hakikat zuhud dan hasilnya. Jadi minggu sebelum ni kita berhenti pada muka surat 417, iaitu pada golongan yang ketiga yang telah dibahagikan dalam kitab ini, iaitu golongan yang dibagikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Dia bagi dua kumpulan manusia, dan kumpulan yang kedua ini iaitu kumpulan yang meyakini bahawa setelah kematian akan ada hari akhirat. Golongan ini pula terbahagi kepada tiga pula. Ada sebut tiga pula. Yang pertama yang menzalimi dirinya. Nanti kita tengok dah minggu sebelum ni. Dan yang kedua yang pertengahan. Dan yang ketiganya yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, ataupun disebut sebagai orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Golongan yang ketiga, orang yang memahami tujuan dunia, bahawa Allah menempatkan hamba-hambanya di dunia menampakkan kelazatan dan kesenangan adalah untuk menguji mereka siapa yang paling baik amalannya, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayatnya, yakni ayat Al-Quran. Sebahagian kaum salaf berkata, kaum salaf ni maksudnya ulama yang terdahulu lah, berbagi dua. Satu disebut salaf, satu lagi khalaf. Ataupun orang sekarang ni disebut salafi, iaitu orang yang zuhud di dunia dan mencintai akhirat. Ketika Allah menjelaskan bahawa Dia menjadikannya apa yang ada di dunia sebagai perhiasan untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Ini golongan yang ketiga. Diberitahu di tuan kita ni golongan yang ketiga daripada golongan yang mana mereka itu meyakini bahawa di sana ada kematian, dan di sana akan ada pembalasan pahala, dan di sana juga akan ada hukuman. Ini golongan yang tiga ini golongan yang memahami akan maksud dengan dunia itu. Dia boleh faham apa dunia sebenarnya. Yang mana dia merupakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh faham apa itu
kelazatan dan kesenangan dunia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tahu apa yang sebenar dia perlu lakukan semasa berada di atas dunia ini. Amal ibadah kepada Allah. Jadi bagaimana golongan ini dia boleh tahu melalui Nabi Muhammad. Jadi bagaimana dia boleh tahu? Jawapannya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, melalui Al-Quran dan melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Taala utuskan rasul dan para nabi. Sebab benda ni benda akhirat, benda ghaibiyat, benda sam'iyat. Kalau tidak ada orang yang beritahu, maka tak ada orang tahu. Walaupun dia tu dijauh profesor sekalipun, dia tak akan tahu benda ni, benda ghaibiyat, benda akhirat, benda yang berlaku selepas mati. Hak esok pun kita tak tahu. Hak akhirat, hak esok, hak lepas ni pun kita tak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan tentang bila kau berlakunya kiamat. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais, dan dia juga yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia sangat tahu apa yang ada dalam kandungan ibu. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Dan seseorang itu tidak tahu apa yang dia akan buat esok. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan juga tidak tahu bumi mana pada tempat dia mati. Inna Allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha khabir. Sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat mengetahui dan sangat-sangat mendalam ilmunya. Jadi beruntunglah kita sebagai orang yang beriman, orang Islam ni, kerana Allah Ta'ala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala waktu wahyu cerita berkaitan dengan perkara yang akan berlaku di hari akhirat nanti, adanya alam akhirat. Maka golongan ketiga ini dia faham apa dunia sebenarnya. Maka di situ ahli salaf menyebut bahawa inilah orang yang zuhud di dunia, dan inilah orang yang mencintai akhirat. Sebab dia tahu ada lagi alam selepas alam dunia ini yang kekal abadi. Dan dunia ini diceritakan di sini hanya untuk menguji siapakah yang paling baik amalannya. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang mencipta kematian, mencipta kehidupan untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang di kalangan kamu itu terbaik amalannya. Maka bila Allah Ta'ala nak lihat amalan yang terbaik itu, bila Allah Ta'ala nak hitung dia, nak cek dia, jawabnya di hari akhirat. Maka golongan yang ketiga ini, dia tidak meletakkan dunia itu dalam hati dia. Dia letak dunia itu hanya sekadar di tangannya sahaja. Dia menjelaskan bahawa dunia itu akan berakhir. Dunia kita duduk ni, sehari dua ni akan berakhir. Allah Ta'ala kata, Yawma tubaddalul ardu wa yural ardu. Allah Ta'ala akan ganti, tukar bumi ini dengan bumi lain. Bagaimana Allah Ta'ala.
akan berakhir seperti mana semua kehidupan yang lain. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua Yang bernyawa. nyawa dan hidup itu akan merasai kematian. Kalau manusia mati, binatang mati, pokok-pokok mati, pupuk pun mati, semua pun mati. Dunia kita hidup ni pun yang akan mati sampai masa dia. Hatta malaikat, malakul maut pun akan mati. Hatta mati sendiri pun akan mati. Ya. Hak kekalnya wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Maka yang kekal hanya Allah sahaja, azza wa jalla. Ada orang yang zuhud, dia berfikir sampai situ sekali dengan ilmu dia. Sebab tu orang yang tidak beriman, dia tidak ada istilah akhirat, tidak ada bagi dia. Sebab itu dalam surah An-Naba Allah Ta'ala cerita amma yatasa'alun, tentang apakah mereka itu saling bertanya. Kufar zaman Nabi dulu, apabila Nabi menceritakan tentang adanya di sana pembalasan dosa, pahala, adanya hari akhirat, pokok dia jadi tercengang, terkejut, pelik. Orang zaman ni guna bahasa terkesima. Nah, seru pelik, dia kata betul kau Muhammad ni. Aku faham tak mati lah hacul bu. Tulah hacul. Macam mana boleh hidup balik? Dia kata macam mana ni mustahil Muhammad. Amma yatasa'alun. Allah Ta'ala kata tentang apa ke mereka itu bertanya, anin naba'il azim, tentang berita besar. Berita besar itu berita apa? Berita Nabi cerita tentang di sana adanya hari pembalasan, akan adanya kebangkitan, akan hidup semula. Bertanya apa dia? Tanya. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berselisih. Ada setengah tu kata ada kali. Jadi syok ragu-ragu. Ada setengah kata tak ada. Dia pakak duduk ragu-ragu. Dia tanya, dia menganyi je. Menganyi itu satu hal. Orang kita pun ada, dia ragu-ragu. Dia kata sebab dia kata tengok ayam aku, dia kambuk digali, ada lebuh tu dia ada. Orang gitu mana. Tegak kucing aku dia kambuk duduk boleh sebulan duduk buku tak ada lagi dah. Jadi mustahil bagi akal kita biasa. Kalau kita nak fikir dengan rasional otak kita, memang kita kata tak logik dah. Tapi jawapan Allah Ta'ala banyak dalam Quran. Allah Ta'ala jawab. Kalau kita rajin baca surah Yasin, bagaimana Allah Ta'ala cerita bagaimana boleh berlakunya kebangkitan. Dalam surah-surah yang banyak Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala bagi perumpamaan bagaimana pokok-pokok benih-benih yang apabila manusia tabur tiba-tiba tumbuh, ataupun pokok mampu dia kan kering, mampu panas kering lah, tiba-tiba tumbuh. Pakali kita rajin tengok orang rajin ikat ikan puyuh lah. Ikan puyuh, ikan uwan di baru, di padang. Baru lah. Kering kan musim kemarau, kering ketong. Tiba-tiba mari hujan lebat tobik. Ikan puyuh, ikan sepak, ikan uwan nyak dalam tu. Dah. Ada orang buat kajian, dia kata benih-benih ikan tu duduk dalam seluk-seluk tadi. Siapa dia menghidupkan balik? Kalau tidak Allah Ta'ala. Boleh makan ikan sepak banyak, ikan macam-macam ikan. Sedangkan kering kotan lah ni dah. Maka kalau benda tu berlaku atas muka bumi ni, kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Hari akhirat nanti lebih-lebih lagi dengan kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada masalah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Allah Ta'ala kata kalla saya'lamu, ingat mu akan tahu. Lepas ni baru mu tahu. Rupa-rupanya hidup semula semua lepas Allah Ta'ala bangkit biasa. Kalla saya'lamu, summa kalla saya'lamu. Kemudian Allah Ta'ala kata ingat mu akan tahu, mu akan jumpa. Jadi
Orang yang ada sifat suku, orang yang beriman, dia tidak mengutamakan dunia sebab dia tahu kehidupan utama dia, paling utama ialah kehidupan akhirat. Dia menjelaskan bahawa dunia itu akan berakhir dan habis, bagaimana firman-Nya, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Maksudnya, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah rana, sebagai tanah yang tandus. Semuanya Allah Ta'ala akan hancur buat punah. Surah Al-Kahfi ayat 8. Barang siapa yang memahami posisi dunia, ataupun kita kata kesudahan dunia ini, maka dia akan memusatkan konsentrasinya, memusatkan lagi, konsentrasi lagi dah ni. Kita ni terjemah daripada kita Arab. Kadang-kadang boleh baca seorang apa ni, kena rajak kita asal dia. Diterjemah tu musim ni sikit. Dia akan memusatkan konsentrasinya untuk mengumpul bekalan dalam menghadapi tempat yang abadi. Makna sini dia kata daripada segi kehidupan dia, apabila dia faham gapo gak peranan dunia ni. Dunia ni mana tidak lain hanya macam kita kata tempat transit sebentar. Transit. Perhentian. Tempat perhentian. Orang ngajar sebut RNR. Gitu. Jadi maka dia menjadikan dunia ni bukan matlamat lah. Bukan matlamat. Maka dia secara disebut sini pemusatan dia, konsentrasi dia hanya kepada mengumpul bekalan. Gitu. Situ dia tupu dia untuk menghadapi hari abadi, yakni akhirat. Dia akan memenuhi keperluannya di dunia sebagaimana orang yang berpergian. Berpergian ni mana orang musafir lah. Orang musafir disebut berpergian. Membawa bekal yang mencukupi di perjalanan. Kalau orang nak pergi musafir, dia kata dia kena bawa bekal dah cukup. Nanti lapar sana dah. Di tempat orang ni lah ke mana tak tahu. Tempat kita tak biasa. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur pun tempat tak biasa, nak pergi Singapura apa, nak pergi Sabah apa, nak pergi jauh lagi, nak pergi Mekah contohnya dah. Mikir kau bekalan dah nak tegak ni. Sana ada wudu kau tak ada. Di Mekah ni. Sana ada wudu ya kau tak ada. Sana ada hotel kau tak ada, dia fikir belakang. Moga negeri Arab ni pada pasir ni gapo ada, utuh je ada kali. Ya, muka dia tak sapa lagi dah. Muka dia tak pernah sapa, betul? Macam ada orang kata sepuluh orang asli orang buat jalan. Ada orang cerita lah orang asli dulu, zaman dulu lah, bukan zaman lah ni. Orang asli ni moden lah. Orang zaman tak moden dulu, orang pernah buat jalan di Kuala Lumpur. Dia terkejut tengok bangunan besar tu. Nak masuk bangunan tengok cermin tu, dia mau cerita tepuh cermin dah sekali dia gemuk tepuh cermin. Lepas tu dia balik cerita ke kampung, dia kata kamu tengok satu benda pelik, dia kata. Satu benda pelik. Makan orang tu biar orang, dia kata. Yang mau ke kampung makan orang tu biar orang. Lift tu tengok, terbuka bar orang masuk. Telah takut, dia tak masuk kan. Pada dia umat tak tahu pun, tu biar orang boleh makan orang tu biar orang. Lepas tu dia cerita macam-macam lah, dengan lampu, dengan apa hotel comel ya. Lepas tu dia cerita, mau makan di hotel, dia kata, sedap. Cuma akhir sekali tu tak apa sedap, tawar dia kata. Rupanya dia mamah tu. Dia mamah nyolek gigi. Moga lepas orang makan kenyang belakang, kau orang nyolek gigi, orang buat gitu, orang nyolek gigi. Dia dah berhati, makan juga kau ni, dia pun ambil mamah gerak. Tak kita mamah. Kenapa tak telah? Muka orang asli tu, tak jadi jumpa. Pada balik cerita, lah sedap lah. Kau akhir sekali tu sedap. Lah sedap kan, muka air. Imam makan. Itu atas tangga atas dunia. Atas dunia, kita pergi Kuala Lumpur, pergi Mekah, pergi mana Singapura,
Pergi England ke, pergi London ke, tengok bangunan pencakar langit, besar-besar, pelik-pelik. Tak kata orang lain, kita sendiri pun pening. Kita masuk airport kita pun pening tu. Airport antarabangsa. Jadi dah agak petah-petah. Betul tak? Atas dunia. Ini tidak pergi dengan alat akhirat lagi. Jadi begitulah nak cerita kepada kita. Maka kalau orang yang faham bahawa dia akan pergi suatu tempat yang mana tempat tu tempat dia tak pernah pergi, tempat dia tak pernah jumpa, dia dengar cerita daripada Nabi, dengar cerita dalam Quran gini-gini, maka itu kita nak bawa bekalan yang banyak, yang cukup, yang boleh pakai sana. Jadi bekalan kepada dia bukan bekalan nasi lemak. Bawa nasi lemak, bawa berat lah, nak masuk kubur bawa nasi lemak. Bekalan dia ialah pahala. Itu pahala tak? Pahala. Jadi kena cari banyak pahala sana. Maka kena buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Amal ibadat tadi biar boleh dinilai dan ada pahala, ada markah, gitu. Berebut-rebut maknanya bekalan sana untuk dibawa ke alam akhirat. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut ini. Mali walid dunya wa innama mathali wa mathalud dunya karakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ini salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apa hubunganku dengan dunia? Nabi kata mali walid dunya. Gapo gak hubungan aku dengan dunia ni? Nabi tanya. Sesungguhnya perumpamaanku, bandinganku dengan dunia ini adalah bagaikan orang yang berkenderaan. Masali wa masalud dunya karakibin, seperti orang yang menunggang kenderaan. Setengah kata seperti penunggang kuda. Orang naik zaman kita kat sopo naik kereta lah. Bahasa Arab rakibin ni orang naik kenderaan. Kalau zaman Nabi kan naik unta, naik kuda, naik keldai. Dalam zaman Nabi tak ada kereta, takkan Nabi nak sebut karakibis sayyar, ataupun karakibil hafilah, ataupun karakibil ta'ir. Nabi sebut umum karakibin. Tapi Nabi kita tak ada gambaran tu. Akhir zaman ni, kecanggihan akhir zaman ni, gapo ada. Allah Ta'ala bagi maklumat tu kepada Nabi SAW. Dalam hadis-hadis yang banyak Nabi boleh cerita bagaimana bangunan tinggi. Tu. Ya. Jadi wa masalud dunya kamasalil karakibin. Umpama dunia ini seumpama orang yang berkenderaan, orang yang naik unta, naik kereta ke, naik gapo-gapo ke dah, naik bah ke, naik kapal ke. Qala ni bukan berkata dah, maknanya tidur sekejap, tidur berehat sekejap. Hal ni orang sebut qailulah, tidur sekejap sebelum zuhur, setengah jam sebelum zuhur tu orang panggil qailulah. Ataupun setengah ulama kata tidur sekejap selepas zuhur, tidur tengah hari, ni dipanggil qailulah, untuk ambil tenaga malam nanti dia bangun untuk sembahyang tahajud. Buat kita ni tak bangun sembahyang tahajud pun qailulah juga tu. Tapi kadang-kadang qailulah tu sepanjang hari lama tidur qailulah dia. Qailulah ni dia tidur sekejap je, kena sebut molek qailulah. Ada orang dia silap sebut qailullah dia sebut. Bunyi bakal bunyi sedap. Yang mendengar dia kita kata bukan qailullah, qailulah, dia bukan qailullah. Yang ni tukar dah, qailulah. Qala fi zilli syajaratin, dia tidur sekejap bawah bayang pokok, summa raha wa tarakaha, kemudian dia pun pergi dan meninggalkan tempat itu. Itu je dunia ni serupa orang naik kuda, naik kenderaan, pergi tidur sebentar bawah bayang pokok, kemudian dah bangun tinggal. Tu Nabi kata tak lama, sebentar. Sebab itulah setengah dikatakan juga umur kita ni
kita dengan dunia ni, kehidupan kita ni, jarak kita tak lama, ibarat di antara komak dan semaya. Dekat lah. Dekat benar dia. Di antara azan dan semaya lah. Lepas Allah Akbar dia, lepas tu nak semaya, tak lama 10 minit lah. Mana sebentar. Sebentar, tapi kita tak seru lama semacam dia. Kemudian orang yang mendapat bahagian seperti ini, mencukupkan dunia dengan apa yang mencukupi rasa laparnya sahaja. Dan itulah kebanyakan keadaan dari orang zuhud. Dia kata orang zuhud ni, dia tak ambil lebih, sekadar keperluan asasi je. Daripada segi makanan, daripada segi pakaian, dia tidak berlebih-lebih. Maka sekadar untuk dia ilah lapar, buat tutup aurat dia pakaian dia. Itu orang zuhud. Di antara mereka ada yang kadang-kadang memberikan kegelapan bagi dirinya dalam menikmati perkara-perkara yang mubah. Untuk mubah ni maknanya harus, untuk menjaga jiwa dan menggiatkan dalam beramal. Mana apa situ? Mana situ dia menggunakan perkara, sebahagian perkara yang diharuskan tadi hanya untuk menguatkan dan mencerdaskan diri dia dalam beramal. Tu je. Makan nasi ke apa-apa untuk biar dia gakuh buat amal. Tidak maknanya dia utamakan sangat. Tapi lebih kepada untuk menguatkan diri dia dan mencerdaskan diri untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad dan Nasa'i meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wat-tayyiba." Wat-tayyibah. Dan ini ditulis wat-tayyibah. Wat-tayyibu. An-nisa' wat-tayyib. An-nisa'a wat-tayyibah ataupun wat-tayyibah. Maksudnya ditanamkan dalam diriku, diterjemah ditanamkan, maknanya diberikan kepadaku, kepada Nabi kita SAW. Kecintaan kepada dunia itu berupa kecintaan kepada wanita dan juga bau-bauan minyak wangi. Maknanya perasaan kasih Nabi SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW mencintai daripada perkara dunia, wanita, minyak wangi dan makanan. Saya mendapatkan wanita dan minyak wangi, namun tidak mendapatkan makanan. Lalu baginda mengambil bahagian pada wanita dan bau-bauan, tidak pada makanan. Memenuhi syahwat yang dibolehkan dengan tujuan untuk semakin mengukuhkan ketaatan juga dikira sebagai ketaatan, bukannya amalan duniawi yang dikeji. Semuanya tadi adalah satu, mana kita kata wasilah, mekanisme untuk menjadikan tubuh badan seseorang itu lebih kuat, lebih bertenaga. Kita pernah dengar kan, apa ni, Tok Nadi lah, Tok Nadi dia apa, dia nasihat kepada anak murid dia, kok jenis ngaji tak masuk kan. Dia pergi ngaji kita dengan dia kan tak masuk. Dia kat belajar tak masuk. Dia kata begini, mungkin bin ni dia. Lepas bin ni masuk kan. Nak ayatnya bin itu untuk tujuan biar boleh menguatkan balik otak dia, mencerdaskan balik minda dia. Ada dia lepas tu apa ni, hawa nafsu dia, keinginan dia. Dia ceritakan kita dah. Dia kenal, dia kata mungkin bin ni lupa mari lah ngaji. Sebab kadang-kadang awak kita ni lagi tak habis ngaji, tapi anak dia bin ni tu dah. Oh jangan bin ni ganggu kau mengaji. Padahal kadang-kadang bin ni kau mengaji ada setengah. Ada dah memang lah setengah bin ni tak mengaji. Kau malah. Sepatutnya tidak begitulah, untuk menguatkan lagi apa ni, minda dia, kekuatan diri dia. Juga dikira sebagai ketaatan, bukannya amal duniawi yang dikecil. Bukan benda tu dikecil. Nabi kita pun bernikah kahwin juga, Nabi kita makan juga, Nabi kita pun berwangi-wangian juga. Bukan benar mentah zuhur Nabi kita bersumpah ada.
Nabi kita orang bahkan diceritakan Nabi kita ni kalau salah dengan dia lekat bang tu, bang semacam. Kita pakai bang gemah asal dengan orang tak lekat ada. Namanya Nabi kita SAW, tubuh dia semua tu bang sedap lah kau. Rasulullah SAW, Al-Hakim meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kita pun habis sikit, kita baca hadis ni. Baginda bersabda, ni'matid darud dunya liman tazawwada minha li akhirati hatta yarda rabbah, wa bi'satid dar liman saddat bihi an akhirati wa qasrat bihi an ridha rabbah. Sebaik-baik tempat di dunia adalah orang yang menjadikannya sebagai tempat untuk mempersiapkan bekal di akhirat sehingga mendapatkan keredaan Tuhannya. Dan seburuk-buruk tempat di dunia adalah yang menghalangi untuk mendapatkan akhirat dan terhalang dari meraih keredaan Tuhannya. Maknanya sebaik-baik kehidupan ni, orang yang menjadikan dunia ni tempat untuk dia buat persiapan untuk akhirat. Dan seburuk-buruk dunia, yakni orang yang senantiasa hidup dia terhalang untuk dia cari bekalan. Sibuk semua, tak ada semua, terlepas semua. Nak sembahyang jemaah tak ada, nak baca Quran tak ada, nak sedekah tak ada, semua tak ada dah. Jadi itu seburuk-buruk tempat ataupun seburuk-buruk keadaan ataupun seburuk-buruk kehidupan, iaitu yang mana dunia tadi menghalang dia daripada mendapatkan akhirat, mendapatkan pahala, bekalan, persiapan dia untuk hari akhirat dan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita royak secara dengan bahasa lain, kita kata dunia yang melalaikan dia, yang melalaikan dia, menyebabkan dia ngangguk, lekor, ralik tadi dengan dunia. Itu seburuk-buruk kehidupan. Jadi sebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti situ dulu hari ini, insya-Allah malam ni kita akan sambung semula bagaimana mendapatkan kecintaan Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Bila